Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu yang ke-8, kita semua akan cuba memahami tentang al-khamru, iaitu arak. Apakah yang dimaksudkan dengan arak? Ta'riful khamr. Al-khamru lughatan ma khammara al-aqlu ghattahu ما أسكر من عصير عنب وسميت بذلك لأنها تخامر العقل وحقيقة الخمر إنما هي ما كان من عنب دون ما كان من سائر الأشياء وشرعا كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره أو مطبوخا أو غير مطبوخ. Arak dari segi bahasa bermaksud ma khammara al-aqlu, sesuatu perkara iaitu sesuatu yang memabukkan akal dan juga menutup akal tersebut. Ataupun dikenali sebagai ma askara min asir al-inab, itu sesuatu yang memabukkan daripada asir al-inab, itu jus anggur. Wasmiyat bizalika li'annaha tukhamirul aqli, kerana dinamakan demikian kerana ia telah memabukkan ataupun menutup akal manusia. Wasyara'an kullu ma askara sawa'un kana asiran aw naqi'an, itu sesuatu perkara yang memabukkan, sama ada daripada jus anggur ataupun selain daripadanya, sama ada ia itu dimasak matbukan, maksudnya dididihkan, ataupun ghairi matbukin, tidak dididihkan, maksudnya ataupun jus itu dibiarkan begitu saja dan berlakunya tukhamirul aqli, berlakunya satu tahap di mana arak itu telah al-ghali bagi apa, telah berlaku aspek mabuk itu. Okey, faham ma khammara al-aqlu ghattahu aw ma kana kullu ma askara sawa'un kana asiran aw naqi'an min al-'inab aw ghairi aw matbukhan aw ghairi matbukhin. Okey, hukmul khamr. Hukmul khamr, hukmu al-khamru tahrim. وكذا سائر المسكرات فكل مسكر خمر فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا وشربه كبيرة من الكبائر والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. Jadi hukum arak ini adalah haram, dan demikian juga adalah semua cairan yang memabukkan. Fakullu muskirin khamrun, dan setiap perkara yang memabukkan itu adalah arak. Wala yajuzu syurbul khamr, jadi tidak harus untuk kita meminum arak, sawa'un kana qalilan aw kathiran syurbuhu kabiratun minal kabair. Tak kiralah sama ada arak itu sikit ke banyak ke, maka meminumnya tetap menjadi dosa besar, sebahagian daripada dosa-dosa besar. Wal khamru muharramatan bil kitab was sunnah wal ijma', dan arak itu adalah perkara yang diharamkan menurut Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Min qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fal amru bijtinabi dalilun ala at-tahrim. Dan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, innama al-khamru
rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. So kalau kamu belajar, kalau kamu ingat balik kita belajar tentang nazariyatul hukm, perkataan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibu itu menunjukkan atas perintah fi'lul amri, yang menunjukkan bahawa supaya kita menjauhi daripada melakukan perkara tersebut. Dalil ala at-tahrim, dan dalil yang menunjukkan pada perkara-perkara itu diharamkan oleh syarak. Al-hikmah fi tahrimil khamr, laqad an'ama Allah 'azza wa jalla 'ala al-insan bini'amin katsirah. Minha ni'matul aqli allati mayyizuhu biha 'an sa'iril makhluqat. Walamma kanat al-muskirat min sya'niha an tafqadu al-insan ni'matul aqli wa tuthiru asy-syahna wal baghdha bainal mu'minin wa tasuddu 'anis salah wa 'an dzikrillah harramaha asy-syari' fal khamru khataraha 'azim wa syarruha jasim fahiya mutiyatu syaitan allati yarkibuha lil idrar bil muslimin. Dan antara hikmah kenapa diharamkan arak kerana kenapa? Antara hikmahnya adalah kerana pertama, sifatnya yang memabukkan. Dan semua orang tahu bahawa arak itu adalah perkara yang memabukkan. Dan arak itulah yang membezakan arak itu pula. Maksudnya akal itu. Kenapa Allah mengharamkan arak? Kerana hifzul akli, untuk menjaga akal. Apabila kita menjaga akal kita, maka itu membezakan kita dengan makhlukat nisa'il makhlukat, daripada makhluk-makhluk yang lain. Membezakan kita, akal itu membezakan kita di antara manusia dan juga haiwan. Dan akal itu membezakan kita dengan an-nabatat, yakni tumbuh-tumbuhan. Dan apabila manusia yang sempurna yang tidak meminum minuman yang memabukkan ataupun perkara minuman-minuman yang memabukkan, jadi apabila kita tidak meminum minuman yang memabukkan, maka macam kita tengok kan situasi di Malaysia mengikut isu semasa bahawa ramai sangat peminum arak yang melanggar, yang bawa kereta driving tiba pergi langgar orang lain yang mati. Kan itu sekarang mana undang-undang Malaysia masih lagi memberi kebebasan kepada mereka, bukan memberi kebebasan tetapi tidak memberikan satu hukuman yang sewajarnya kepada pesalah yang mabuk sehingga menyebabkan penderitaan orang lain. Mangsa yang terkena itu, dan yang baru ni semasa PKP, di mana seorang anggota polis dilanggar oleh orang yang mabuk. Kerana mabuk, dia orang melanggar anggota polis dan mati. Itu antara yang kita tengoklah apa kesan dia terhadap sesiapa yang meminum arak, kemudian buat kesalahan dan demi kesalahan yang lain. Dan watuthiru syahna wal baghdha bainal muslimin, menyebabkan suatu pergaduhan di antara orang muslimin. Watasuddu anis salah, dan menjauhkan kita daripada sembahyang. Wa an zikrillah, dan juga menjauhkan kita daripada melakukan zikir ataupun membuat amalan-amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesiapa yang mabuk, sesiapa yang dalam keadaan mabuk,
dan perlu meninggalkan perkara-perkara ibadat sehinggalah dia sedar kembali. Dan qala Allah Ta'ala innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis salah. Maksudnya apabila arak ini boleh menyebabkan manusia itu bergaduhlah, bermusuhan. Wa yasuddu an zikrillahi wa 'anis salah. Dan bahkan arak itu juga menyebabkan manusia ini lupa tentang Allah, tidak mampu untuk menyebut zikir-zikir dan alunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjauhkan manusia itu daripada melaksanakan ibadah as-salah, sembahyang. Kan kalau kita tengok di senario di Malaysia, mana berapa ramai mangsa disebabkan manusia yang mabuk bawa kereta kemudian langgar manusia yang lain, dan orang yang tak bersalah, dan kebanyakan mangsa yang dilanggar adalah meninggal dunia. Diharap dapat pembelaan yang sewajarnya. Kullu muskirin khamrun. Ini adalah satu kaedah fiqh yang diajar dalam yang dikeluarkan oleh fuqaha. Kullu muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan adalah arak. Wa kana awwalu ma a'lanahu an-nabi fi zalik annahu lam yanzuru ila al-maddah allati tattakhizu minha al-khamr, wa innama nazara ila al-athar allazi tahrizuhu wa huwa al-iskar. Fa huwa al-khamru mahma wada'a an-nas laha min alqabin wa asma'in wa mahma takun al-maddah allati sana'at minha wa ala hadza fal-bira wa ma shabbaha haramun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man shariba al-khamra fid dunya famata wa huwa yadminuha lam yashrabha fil akhirah. Mana yang pernah dikatakan oleh Nabi, yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, dan di mana arak ini, setiap perkara yang memabukkan ini adalah arak. Sebab kalau dulu dia ada perbezaan pandangan, di mana dalam hukum kullu muskirin khamrun itu, kalau dulu dia ada perbahasan ulama lah, di mana ada ulama yang mengatakan bahawa perkara yang memabukkan ini adalah berlaku kepada arak yang daripada anggur. Ada yang mengatakan bahawa arak ini hanyalah daripada minuman anggur. Jadi walaupun minuman-minuman lain daripada buah-buahan, contohnya daripada apple, daripada kurma dan sebagainya, maka ia bukanlah daripada arak. Tapi ittifaq fuqaha bahawa semua minuman yang memabukkan itu adalah arak. Mahma wada'an nas walaha min alqabin wa asma'in. Meskipun manusia meletakkan nama dia tu nama yang berbeza, contohnya whisky, beer, tiger, wine dan sebagainya, maka wa mahma takun al-madah allati sana'at minha, tak kiralah sama ada dia orang tu buat daripada pelbagai jenis minuman dan bentuk-bentuk minuman, wa ala hadza fadbira, dan apabila benda tu bersamaan dengan
sifatnya iaitu al-iskar, hukumnya adalah haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah arak dan setiap yang memabukkan itu maka hukumnya adalah haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, sesiapa yang telah meminum arak di dunia famata dan dia mati wa huwa yudminuha lam yatub. Kemudian dia mati dan dan dia tidak sempat untuk bertaubat, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminum arak di akhirat lah. Kima askara kasiratan faqaliluhu haram. Ini pun adalah satu kaedah fikih yang dikeluarkan oleh fuqaha. Ma askara kasiratan faqaliluhu haram. Setiap perkara yang memabukkan itu banyak ke sikit ke maka hukumnya adalah haram. Kana al-Islam hasiman marratan ukhra hina la yanzur ila qadar al-mashrub min al-khamr kal aw kathur fayattafi an tanzaliqa qadamun insan fi hadhihi sabil fayamda wa yanhadar la yanwi ala shay'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma askara kasiratan faqaliluhu haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma askara minhul farq famali'ul kaffi minhu haramun. Banyak kali ni, maksudnya dia kata Islam ni dah banyak kali menyebut, dia tidak melihat kepada kadar orang yang minum itu sama ada banyak ke sikit ke, dan maka hukumnya kekal sebagai haram. Rasulullah jelaslah kata ma askara kasiratun faqaliluhu haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu, minum banyak ke minum sikit ke hukumnya adalah haram. Maksudnya kalau orang nak try, boleh ke saya nak try arak kan? Tak boleh, hukumnya adalah haram. Sikit ke banyak ke hukumnya tetap haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma askara minhul fara'id min faraq famali'ul kaf minhu haramun. Sesuatu perkara yang minum yang memabukkan yang dalam bentuk satu macam famali'ul kaf ni adalah tangan ni, satu apa ni dia panggil apa yang tangan ni kan, dia panggil macam ni, susah mengajar orang tak nampak ni. Okey, hukumnya tetap haram lah. Nak katanya dalam Islam ni minum arak ni sikit ke, 1 tin ke, 2 tin ke, sama ada sampai tahap memabukkan ataupun tidak, maka hukumnya adalah haram. Kerana dari segi ada satu kajian yang dilakukan, orang wanita dengan orang lelaki dengan orang perempuan. Orang wanita yang kurus, orang wanita lebih cepat mabuk berbanding dengan lelaki. Orang kalau kita tengok cerita Korea kan, kenapa dia orang apabila meminum arak dia akan makan something, dia makan jajan. Sebab orang yang makan jajan itu adalah lebih cepat, lebih kurang mabuk dia berbanding orang yang minum direct. Maksudnya sesiapa yang minum arak bersama dengan jajan, dia lambat sikit mabuk berbanding orang yang minum arak sahaja. Orang yang gemuk, orang yang kurus. Maksudnya orang yang gemuk itu lagi cepat mabuk berbanding orang yang kurus. Itulah. Kan? Orang yang kurus itu lagi cepat mabuk berbanding orang yang gemuk. Dia tengok atas berat badan. Okey, al-ittijar bil khamri, kan jual beli dengan arak. Haram al-ittijar bil khamri walau ma'a ghairil muslimin fala yahillu li muslim an ya'mal mustawridan aw masdaran lil khamri aw sahib mahalli li bai'il khamr aw amilan fi hazil mahal.
Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulatu ilaiha wa saqiyaha wa ba'iaha wa akilu thamaniha wal mushtari laha wal mustarahu lahu. Iza kana ba'al khamr wa akalu thamanuha haram fa inna li ihda'i bi ghairi 'iwadin li ghairi muslimin minal yahudi awin nasrani aw ghairihi haramun aidan. Hukum jual beli arak. Bila arak maka ia adalah haram. Oleh itu setiap penjualan jual beli meskipun di antara Islam dengan orang muslim ataupun orang yang bukan muslim, maka hukumnya kekal sebagai haram. Dan memang ada hadis yang jelas yang mengatakan la'ana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah melaknat sesiapa yang ada 10 golongan yang termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asiruha, orang yang itulah kumpulan yang buat arak, pembelinya, peminumnya yang bawa arak kan, pembeli, penjual dan sebagainya. Yang 10 golongan yang memang confirm golongan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang golongan ini akan dilaknat di akhirat. Untuk pengetahuan antum, seperti mana di Kasbah, negara kita adalah antara pembekal arak yang besar. Kalau kita nak pergi jalan ke Shah Alam tu, kalau kita lalu ke Federal Highway tu, kita akan nampak satu kilang arak bagi Kasbah. Dalam tu ramai antara pekerjanya adalah orang Islam. Dan dalam Kasbah itu juga, ini saya tahu ni adalah dari Jakim, bahagian hafalan dia pernah mention dalam ni, di mana dalam Kasbah tu adanya musolla, tempat orang semayang, menunjukkan bahawa dalam pekerja dia adalah adanya pekerja Muslim, orang Islam. Apa hukum dia bekerja di tempat? Apa hukum bekerja di tempat arak? Satu persoalan yang nak berikan kepada antum. Okay, iza kana bai'ul khamr wa akalu thamanuha haramun fa inna li ihda'i bi ghairi 'iwadin wa li ghairi muslimin min al-yahudi aw an-nasara aw ghairihi haram aidan. Kita jual beli pun haram. Jadi kalau jual beli pun haram, maka hukum untuk kita memberikan hadiah sebagai hadiah kepada orang Cina ke, orang India ke dan sebagainya, maka tetap haram. تخلل الخمر وتخليلها. اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها جاز أكلها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو العدام الخل. وإذا نقلت الخمر من الظل إلى الشمس أو بالعكس ولو بقصد التخليل حل الخل عند الحنفية والشافعية والظاهرية، وفي احتمال عند الحنابلة لأن الشدة المطربة أي الإسكار التي هي عينة النجاسة والتحريم قد زالت من غير أن تعقب النجاسة في الوعاء فتطهر. ويحتمل في وجه الآخر عند الحنابلة أو ألا تطهر لأنها خللت بفعل كما لو ألقى فيها شيء. اتفق الفقهاء, di mana arak ni ada dua, ni adalah hukum cuka. Bagaimana arak itu terhasil daripada contohnya saya nak jual cuka,
Tapi dalam proses penghasilan cuka itu, dalam proses penghasilan cuka, dia akan berlaku at-takhammur. Proses arak itu mesti akan berlaku. Kemudian barulah berhasilnya cuka. Ittafaqal fuqaha ala anna al-khamra idza takhallalat bi nafsiha jazu akluha. Dan ulama sepakat mengatakan bahawa arak yang berlaku takhallalat bi nafsiha, yang bertukar secara semula jadi sehingga menghasilkan cuka, hukumnya adalah halal. Maksudnya halal, maksudnya apabila arak asalnya arak, kemudian dia bertukar secara semula jadi menjadi cuka, maka hukumnya adalah halal. Ini hadis Nabi lah yang mengatakan bahawa Nabi SAW ni suka memakan cuka. Dan sebaik-baik nikmat adalah cuka. Tetapi wa iza naqaratul khamri min al-zilli ila syams, tapi apabila arak ni dia boleh berlaku secara semula jadi dan juga tidak semula jadi. Arak yang berlaku semula jadi adalah halal. Namun arak yang disebabkan oleh menolak tolakan, contohnya arak tu dalam bekas, kemudian dia ditolak ila zilli syams, maksudnya ditolak kemudian diletakkan direct dengan asyams matahari, ataupun sebaliknya, ataupun kita tutup, kita peram saja dengan tujuan untuk melakukan takhlil arak, maka halal mengikut pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah. Itu ada perbezaan pandangan lah. Wa fi ihtimal indal al-Hanabilah, dan kalau mengikut Hanabilah, dia kata alla tadhur li'annaha khallalat bi fi'lin kama law alqa fiha syai'. Ikutlah Hambali, dia kata pandangan Hambali, dia kata arak yang ditolak tu, arak yang kita bantu dia, kan, perbuatan atau fi'lun, kita tolak ke perbuatan itu juga adalah dikira sebagai tak suci. Arak itu tak suci sebabnya khalal bi fi'lin, kerana adanya bantuan daripada manusia itu sendiri. Seperti mana law alqa fiha syai', di mana kita mencampakkan sesuatu ke dalam arak itu supaya arak itu terjadi dengan, maksudnya arak itu dicampakkan sesuatu, contoh bawang, garam dan sebagainya, supaya proses penghasilan arak itu cepat. Itu ada pandangan lain pula. Jadi dalam hal ini, dan pandangan fuqaha yang tadi kalau secara semula jadi adalah halal lah. Tetapi kalau berlaku minaz-zilli ila syams aw bil aks, kan, ini adalah ada dua pandangan. Yang pertama, Hanafiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah kata benda ni adalah halal. Tapi kalau mengikut pandangan Hambali, arak ini juga ataupun cuka yang terhasil daripada proses ini juga adalah tidak halal kerana berlakunya campur tangan manusia ke atasnya. Jadi hukumnya adalah bukannya semula jadi dah, dia tak jadi semula jadi dah.
Itu maksud. Itulah yang dipegang oleh mazhab Hambali. Okay. Wa amma at-takhlilul khamri bi'ilajin, yang ini adalah secara tidak semula jadi, bi'alqabin jismu gharib anha kalmalhi awil khalli awil samak awil khubs al-har awil basal aw bi'inqazin nar qarabaha ikhtarafa al-fuqaha fihi. Awalan 'inda al-Hanafiyyah yajuzu wa yahillu syarbuha li'annahu islah wal islah mubahun qiyasan ala damghi al-jild. ثانيا عند المالكية ينقسم إلى أقوال الثلاثة. أولا المنع أو التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة رواية الخمر ولو جاز تخليلها لما أباها له إراقتها ولبنها لها على تخليلا. Yang kedua al-jawaz ma'al karaha lianna illatul tahrim fil khamri shiddati matrubah fa iza zalat tahrim kama law takhallalat binafsiha. Yang ketiga yajuzu takhlilul khamr allazi takhammara 'inda sahibihi biduni qasdil khamriyah wala yajuzu takhlilul khamri al-muttakhizah khamran. ثالثا عند الشافعية والحنابلة لا يحل تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر حينئذ لأننا مأمور باجتنابها. Okey, yang ni adalah dalam konteks yang arak bukan cuka yang berlaku secara bukan semula jadi, di mana cuka dalam untuk menghasilkan cuka dicak masa diperam itu, maka dicampakkan garam, diletakkan bawang, khubzi roti dan sebagainya, ataupun mungkin bekas itu dihampirkan dengan api kan, untuk mempercepatkan proses penghasilan cuka. Jadi Hanafiyah kata harus wa yahillu syarbuha, kan, harus perbuatan tu boleh halal untuk kita minum dia kerana telah menghasilkan perkara yang baru. Dia kiasan ala dabril jild. Dia kias dengan proses penghasilan penyamakan samak kulit yang pada asalnya kulit itu adalah bangkai haram. Contohnya kalau cuka ni asalnya adalah arak, kemudian al-islah, kita dah pisahkan dia, kita dah takhallulkan dia, maka dia telah menjadi satu proses yang baru, kan? Dia telah menghasilkan satu produk yang baru, iaitu cuka. Kalau macam kulit tu dia telah menjadi kulit yang telah disamak, maka hukumnya adalah halal dan juga boleh dimakanlah. Pandangan yang kedua di sisi Al-Malikiyah, ada 3 pandangan. Yang pertama, dia mengharamkan secara total. Al-man'u au at-tahrim. Lianna Nabi SAW, kerana mengikut salah satu pandangan dia kata haram kerana Rasulullah SAW ni telah memerintahkan kepada sahabat dia untuk membakar arak. Sekiranya dia kata arak itu memang sekiranya arak itu harus untuk kita takhlil, harus untuk kita buat cuka, mesti Rasulullah SAW tidak menggalakkan dan tidak menyuruh sahabat dia untuk membakar cuka tersebut, kan? Jadi kita bolehlah buat cuka, kan? Jadi kenapa dia? Jadi ada satu pandangan kata haram juga, walau sebab itulah Rasulullah SAW mengarahkan untuk kita membuang arak tersebut. Yang kedua, pandangan kedua dia kata al-jawaz ma'an karaha, harus tetapi makruh, lianna illatut tahrim fil khamri syiddatul musrifah, kerana
Kerana Allah haram itu adalah kerana dia bersangatannya al-iskar itu, mabuk. Jadi apabila telah hilang, maka hilanglah. Maka bolehlah kita makan. Lau takhallalat binafsiha. Kama lau takhallalat, apabila hilang haram itu, maka boleh kita makan. Itu pandangan yang kedua. Kan? So, walaupun asalnya arak, tetapi dia telah berubah menjadi cuka, maka telah menghasilkan sesuatu perkara yang baru. Okay, pandangan yang ketiga, yajuzu takhlilul khamr allazi takhamru 'inda sahibih biduni qasdil khamriyah wa la yajuzu takhlilul khamri al-muttakhis khamran. Yang ni pula dia kata harus untuk kita minum, makan cuka tersebut walaupun tanpa niat arak tu. Wala yajuzu takhlilul khamri al-muttakhiz khamran. Dan tidak harus untuk takhlilul khamru al-muttakhizah khamran. Dia macam ni tau. Arak ini, hukum kita memakan cuka adalah bergantung kepada proses penghasilan dia dan juga niat pembuat cuka tersebut. Sekiranya, contoh saya ni penjual arak. Okay, saya jual arak, so saya pegang arak tu, saya memang niat saya sebagai saya nak jual arak. Kemudian tiba-tiba sebab terlalu lama terberam, tiba-tiba jadi cuka. Jadi cuka itu apa hukum dia? Boleh makan ke tak boleh makan? Hukumnya adalah tak boleh. Sebab niat asal saya sebagai penjual, saya nak menghasilkan ia sebagai minuman yang memabukkan, itu arak. Saya nak keluarkan produk wine, tiba-tiba jadi wine vinegar. Tak boleh lah. Tetapi apabila saya ni memang niat saya, aku memang nak beli apple yang banyak, kemudian nak peram dan menghasilkan cuka. Niat saya adalah memang nak cuka. Jadi hukumnya adalah boleh. Walaupun telah melalui proses takhamur itu, dia memang akan mabuk dululah. Barulah dia menghasilkan arak. Barulah ia menghasilkan cuka. Dia arak dulu, mula dia akan jadi jus. Sebab tu Rasulullah SAW dia hanya meminum arak, Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. Apabila Rasulullah SAW dia meminum jus anggur itu hanya pada 3 hari yang pertama saja. Maksud hari yang ketiga malam tu, maka dia telah melalui satu proses, iaitu proses yang masam. Jadi semasa proses masam itu, dia dah, maksudnya Rasulullah tak minum lah, dia akan buang. Kalau tak habis dia akan buang kerana itu dah satu proses. Proses itu dia telah start untuk menjadi arak. Itulah bagaimana satu proses ataupun satu standard alkohol, penggunaan alkohol dalam makanan. Jadi dalam standard di Malaysia, penggunaan alkohol dalam makanan adalah diharuskan. Ia bergantung bagaimana status standard itu dihasilkan. Contoh, untuk makanan dan minuman, tidak lebih alkohol yang terhasil daripada makanan itu adalah tidak lebih daripada 0.5%. Selagi mana tak sampai 0.5%, hukumnya tak apalah, boleh walaupun ada kandungan alkohol 0.5%. Baru ni saya pernah buat kajian di Indonesia. Dia letak sebagai satu, dia kata kalau contoh penggunaan nata de coco. Penggunaan nata de coco itu pada awal penghasilan nata de coco tu boleh masukkan alkohol.
dengan kadar dia lah yang tak boleh melebihi 1% katanya, 1%. Jadi tetapi setelah end product, bila produk tu dah siap, alkohol tidak boleh lagi terhasil. Bila check alkohol itu perlu 0.0%. Tanya dia macam mana dia ataupun kaedah dia menghasilkan, dia nak buat standard tu, macam mana dia buat? Dia kata dia berpandukan kepada hadis Nabi SAW yang meminum jus itu, dia buat macam-macam jus nenas lah, macam-macam jus kurma dan sebagainya, jus anggur. Jadi pada malam yang ketiga tu dia check, dan waktu itulah dia ambil dia ambil dalam bentuk berapa persen alkohol itu terhasil. Katanya lepas tu dia telah, maksudnya bila selepas 3 malam tu, maka proses arak itu berlaku. Okay, tariqah Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah la yahillu takhlil al-khamru bil ilaj wa la tathhar hina izin li annaha ma'murun bi ijtinabiha. Jadi tak halal kita buat arak ataupun kita menghasilkan cuka itu dengan kita mencampakkan sesuatu ke atasnya lah. Maksudnya Syafi'iyah ini dan juga Hambali sangat ketat, di mana dia orang tidak menerima penghasilan cuka dalam bentuk selain daripada semula jadi. Berbeza dengan pandangan Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah. Okay, pendek kata, kalau penghasilan cuka itu hasil secara semula jadi, Syafi'i dan Hambali terima cuka. Tapi pandangan Hanafi wal Maliki harus. Kalau Hanafi harus, kalau Maliki ada yang haram, ada yang harus, dan juga ada yang harus bersama al-makruh, al-karoh. Jelas Okey, ini adalah artis kita lah. Di mana pernah mungkin berlaku ialah trend semasa kan. Dia kata saya tak peduli kata-kata orang, di mana pengacara ataupun pelakon Niloufar ni dia telah memilih lokasi pelancaran tudung dan juga sambutan ulang tahun kelahiran yang ke-29 di sebuah kelab hiburan di sini. Maksudnya dia telah memilih untuk melancarkan koleksi tudung dan juga menyambut birthday dia di tempat yang tidak sepatutnya lah. Ini kes yang lalu, tapi ini sebagai iktibar lah kepada kita kan, kepada antum yang akan bergraduasi nanti. Jadi satu lagi adalah kita di Kuala Lumpur. Kalau orang yang Kuala Lumpur okey lah, tapi saya pernah ada kawan di mana dia asal kampung datang ke Kuala Lumpur. Apabila datang ke Kuala Lumpur, dia tengok banyak bagaimana untuk menghiburkan diri dengan dekat ni lah, dekat tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Dia kata sehingga dia tak boleh balik lama kat kampung, sebab dia rasa kampung tu tak ada apa-apa. Lepas dia duduk di bandar. Maksudnya bukan kita duduk kat bandar ni, malam-malam kita boleh pergi ke lepak-lepak lah di inilah kelab-kelab hiburan dan sebagainya. Jadi ini mungkin tersilap lah langkah yang saya rasa mungkin Niloufar pada ketika ini tak tanya dulu pandangan daripada orang-orang yang pakar agama untuk melancarkan dia nak buat benda baik dah. Ini yang Hasanah la tubarirul haram kan. Dia nak buat baik dah untuk melancarkan koleksi tudung kan. Tapi cara itu tidak kena. Bagus dah dia nak keluarkan, nak lancarkan produk dia, tapi dia melakukan di tempat yang tidak sepatutnya.
وعلى هذا السنة أمر المسلم أن يقاطع المجالس الخمر ومجالس شاربيها فعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر. So innal muslim ma'murun an yughayyir al-munkar idza ra'ahu fa idza lam yastati' an yaziluhu falyazunhu wa anhu walaina min mautinihi wa ahlihi. Kan dalam bidang, jadi saya pernah ada seorang sahabat di mana dia bekerja di bank. Apabila dia bekerja di bank, jadi bos-bos dia ajak dia pergi ke majlis, ke tempat-tempat ni lah, tempat arak. Untuk apa? Untuk meraihkan klien, kan? Jadi pada ketika itu dia disuruh, dia kata, dia bagi mana, ambillah arak, kenapa you minum jus, kenapa tak minum arak? Dia kata, I Muslim, saya orang Islam, saya tak boleh minum arak. Dia kata, tu ramai je kawan you orang Islam tak minum arak, kenapa you tak boleh minum arak? Faham tak? Maksudnya orang Islam ni dah tak kisah pun tentang halal haram. Itulah saya nak cerita dalam slide ni, bahawa apabila kan Nabi kata dah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakun ala ma'idah tudaru 'alaiha al-khamr. Kan, jangan kamu duduk di suatu tempat yang adanya arak dalam tempat tu. So fikir-fikirlah macam mana. Dia kata kalau tak pergi, bos marah. Kalau pergi, kita akan berhadapan dengan benda macam tu. So tepuk dah dia tanya iman. Okey, saya rasa sampai di sini dahulu kuliah saya. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh tanya pada saya direct secara WhatsApp. Dan insyaAllah kita akan buat perbincangan lah benda ni dalam subtopik untuk pekerjaan nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.